Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur, bersama saya Fiza Munirah Mahrab. Berita dimulakan dengan Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak MFICOT bakal bekerjasama dengan Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTN dalam penanaman kenaf di Ulu Sebau, Bintulu. Menurut Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Komoditi KPK, Datuk Seri Fadilah Yusof, kerjasama tersebut akan melibatkan kawasan seluas 2,000 hektar. Di mana KTN telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak yang dikenali secara singkat MyFICOT di Ulu Sebauh, di mana tanah seluas 2,000 hektar akan dibangunkan dengan penanaman kenaf sebagai langkah percubaan untuk dibangunkan di negeri Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis peresmian sambutan Jubli Emas LKTN di Kota Bahru pada Isnin. Datuk Seri Fadilah menambah, sejak kenaf diperkenal pada tahun 2010, industri ini telah berjaya menghasilkan panel sistem binaan berindustri atau Industrialized Building System IBS. Jelasnya, panel ini telah mendapat kelulusan daripada Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM) dan piawaian antarabangsa selain lebih ekonomik, praktikal, mesra alam sekitar dan tidak memerlukan tenaga buruh yang ramai. Dalam hal itu, beliau yakin potensi industri fiber semula jadi dan biojisim di Malaysia yang merangkumi kenaf mampu berkembang dengan jayanya dan bergerak jauh ke hadapan selaras dengan kehendak global pada masa ini yang menekankan aspek alam sekitar, sosial dan tata kelola ESG. Datuk Seri Fadilah turut berharap agar usaha kerjasama yang bakal dijalinkan oleh MFICOT dan LKTN ini tidak terhenti di peringkat penanaman sahaja, namun terus ke arah industri hiliran. Sementara itu, Simfoni Orkestra Negeri Sarawak SANS kini memiliki 5 komponen susulan pengujudan 2 komponen baru hasil usaha Majlis Seni Sarawak MSS. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pertambahan 2 komponen itu adalah SANS Traditional Orkestra Negeri Sarawak (TONS) dan SANS Junior Orkestra yang terdiri daripada anak-anak muda berumur 18 tahun dan ke bawah. Menurutnya, SANS pada awalnya hanya mempunyai 3 komponen asas iaitu SANS Klasik, SANS Pop Jazz dan SANS Choir. Sejak penubuhan Simfoni Orkestra Sarawak atau singkatannya SANS pada tahun 1988, Simfoni Orkestra ini telah menjadi satu perwakilan keindahan seni muzik, mengisi jiwa kita dengan harmoni yang mengagumkan. Kita telah menyaksikan perjalanan luar biasa melalui karya-karya hebat dan juga inspiratif yang telah dilahirkan dari gabungan harmoni. Pada masa yang sama, kita juga tidak lupa untuk menghargai pencapaian dan juga kejayaan yang telah tercipta sejak awal penubuhan Simfoni Orkestra Negeri Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap sempena konsert gala ulang tahun ke-35 SANS di bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak pada malam Isnin. Objektif penganjuran konsert ini adalah untuk menyambut ulang tahun ke-35 SANS, memperkenalkan SANS dan MSS kepada orang ramai, menghargai jasa pemuzik SANS atas penglibatan sepanjang tempoh penubuhannya, memberi hiburan kepada para pengunjung, menarik penglibatan pemuzik dan pengunjung dari pelbagai peringkat umur serta menggalakkan pelancongan seni muzik di Sarawak. Keperkembangan di Sibu, Universiti Teknologi Sarawak UTS bercadang untuk mewajibkan pelajar kemasukan baharu menanam pokok bermula tahun depan. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, ia bagi membantu Sarawak dalam mencapai sasaran menanam 35 juta pokok menjelang 2025. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Pengarah UTS menjelaskan, UTS merupakan universiti pertama di Malaysia yang mencapai pendarafan Indeks Bangunan Hijau GBI dan ia boleh melakukan lebih banyak lagi dalam usaha memelihara alam sekitar. Beliau turut mencadangkan kepada UTS untuk membina sebuah taman botani seluas 5 ekar bagi menanam spesies pokok khas. For UTS campus, can I suggest that we have a botanical garden
about 5 acres committed to be used with forestry department and UTS to plant special trees so that people know what is Belian trees. Not many people knows what is Belian trees. Datuk Dr. Anwar berkata demikian ketika berucap dalam program menanam pokok sempena Tour di Restoration 2.0 LTDR 2.0 peringkat wilayah Sibu pada Isnin. Sementara itu, satu memorandum persefahaman MOU telah dimeterai antara UTS yang diwakili Naib Chancellernya Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid dan Jabatan Hutan Sarawak yang diwakili pengarahnya Datuk Hamdan Mohamad. Ia bertujuan mewujudkan kerjasama dalam aktiviti berkaitan pembangunan modal insan serta mewujudkan hubungan baik dalam bidang akademik dan industri termasuk penyelidikan dan penerbitan bersama. Laporan selanjutnya, warga pendidik wajar mempelbagaikan penglibatan sama ada dengan menyertai aktiviti sukan atau kebudayaan. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata, selain daripada menjalankan tugas rasmi dengan menyertai aktiviti sukan dan kebudayaan, mereka juga digalakkan supaya kekal sihat dan cergas sebagai seorang pendidik agar menjadi contoh kepada anak-anak murid mereka. Menurut beliau, usaha sedemikian dapat melahirkan guru yang lebih proaktif serta melahirkan kerjasama antara guru dan murid. Saya faham apa-apa kerja yang lebih ini memerlukan tenaga, masa dan pengorbanan lah. Itu kita mengakui. Ya. Itu kita mengakui. Dan saya yakin ialah kita pun punya tanggungjawab yang lain. Tapi saya yakin insya-Allah dengan mengatur strategi yang betul, mengatur masa, good timing dan kerjasama, ianya boleh dilakukan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Penangguhan Pesta Persatuan Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran PSKPP peringkat daerah Limbang tahun 2023 baru-baru ini. Pada majlis tersebut, Datuk Hasbi turut mengumumkan peruntukan RM10,000 kepada PSKPP daerah Limbang untuk kegunaan menyertai pertandingan PSKPP peringkat bahagian di lawas nanti. Dalam perkembangan lain, Datuk Hasbi yang juga ahli Parlimen Limbang berkata kerajaan berusaha untuk merancangkan lagi sektor pelancongan di daerah Limbang bagi menarik lebih ramai pelancong dari luar. Menurutnya, pejabat residen dan pejabat daerah serta lembaga pelancongan Limbang dan pelbagai agensi lain giat menggembleng tenaga ke arah merealisasikan matlamat tersebut. Tuan dan puan-puan, produk kita apa yang ada di Limbang ini tidak ada bezanya dengan produk yang ada di Kuala Selangor. Tidak ada bezanya yang kami lihat di seberang perai. Ada semua di Limbang ini. Beliau berucap demikian pada Majlis Perasmian Hari Bukit Mas 2023 di Taman Tasik Mas Limbang baru-baru ini. Jelasnya, banyak peruntukan telah disalurkan untuk tujuan merancangkan industri pelancongan tempatan. Tambahnya lagi, selain daripada produk-produk tempatan libatkan inap desa, masyarakat juga harus bekerjasama untuk menghidupkan kepelbagaian yang ada di Limbang kepada pelancong luar. Dalam hal itu, Majlis Daerah Limbang MDL terus relevan dalam menjalankan peranannya yang semakin kompleks dan mencabar dalam menjaga dan menyelenggara bandar serta kampung-kampung di daerah Limbang. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, MDL juga berjaya melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam mengekalkan persekitaran yang kondusif dan bersih di bandar ini. Ini kerja yang sangat mencabar dan kita berterima kasih kepada Majlis Daerah Limbang, beri tepukan. Sebab apa? Bandar Limbang antara bandar yang terbersih di Sarawak. Alhamdulillah. Dan kita memohon kerjasama daripada masyarakat lah untuk sama-sama membantu. Sebab kita Limbang ini antara kekuatan ketani adalah dari segi pelancongan. Ramai datang daripada Brunei, daripada Sabah, daripada Labuan datang ke Limbang. Beliau berkata demikian semasa berucap sempena Malam Kebudayaan Pesta Hari Bukit Mas 2023 di MP Theatre Tebingan Sungai Limbang baru-baru ini.
Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota menjelaskan kebersihan bandar dan kampung-kampung amat penting dalam menarik kemasukan pengunjung ke daerah Limbang selain memudahkan tugasan menyelenggara kemudahan dan prasarana awam sedia ada. Dalam hal itu, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata Limbang mempunyai kekuatan dan keunikan dari aspek budaya, aktiviti laksa, alam semula jadi dan makanan dalam menarik kemasukan pengunjung luar ke daerah berkenaan. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak, The Job Video My dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, kami tinggalkan anda dengan serotan konsert gala ulang tahun ke-35 Simfoni Orkestra Negeri Sarawak yang turut dimeriahkan dengan kehadiran Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah di bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak pada malam Isnin. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.